Isu menjadi buruh paksa di Kemboja atau Laos cukup hangat diperkatakan kebelakangan ini. Laman kiri akan menyelongkar sejarah panas dan sangat mengerikan yang pernah berlaku di Kemboja 30 tahun yang lalu. Masih baru dan masih ramai saksi hidup yang boleh bercerita, dan di kalangan mereka ada yang mengarang buku-buku menceritakan tentang kekejaman rejim komunis Khmer Rouge pimpinan Pol Pot. Cerita yang berlaku di Kemboja dalam era tahun 1970-an. Laman kiri hanya mahu melihat kepada penginayaan yang menyaksikan umat Islam dihina. Hinaan dan kekejaman dilontarkan kepada etnik Melayu Champa yang beragama Islam. Untuk topik kali ini, laman kiri menyenaraikan 10 jenis kekejaman yang dilakukan oleh pimpinan Pol Pot ke atas etnik Melayu Champa di Kemboja. Sebarang bentuk ritual agama tidak dibenarkan. Ianya meliputi solat, puasa, menutup aurat dan sebarang sambutan perayaan agama Islam tidak dibenarkan. Sebanyak 132 buah masjid telah dijadikan kandang khinzir, kandang babi. Al-Quran dan kitab-kitab agama dirampas dan dibakar. Manakala jika dapat dikesan sesiapa sahaja yang menyimpan naskah-naskah Al-Quran atau kitab-kitab agama Islam, mereka akan dibunuh. Cukup kejam. Pemimpin agama Islam menjadi sasaran utama, ditangkap dan terus hilang. Dari catatan Islam di Kemboja, 113 ulama yang ada di Kemboja dan yang terselamat hanya 20 orang sahaja. Yang lainnya telah dibunuh dengan kejam, termasuk Mufti Kemboja sendiri. Perkara ini ada dicatatkan dalam dokumen rasmi Kerajaan Kemboja. Orang Islam dipaksa mendengar radio Peking yang berpusat di Beijing. Tujuannya sangat jelas. Rejim komunis Khmer Rouge pimpinan Pol Pot mahu semua umat Islam berkiblatkan ke pimpinan negara China sebagai satu paksaan untuk menyerap ideologi yang dibawa oleh komunis. Manakala orang Islam yang memang kerjanya menjadi nelayan, semua hasil tangkapan terpaksa dijual kepada koperasi di bawah kuasa Khmer Rouge, membeli dengan harga yang sangat murah, dan jika nelayan itu mahu mendapatkan makanan, terpaksa membeli pula makanan di koperasi dengan harga yang sangat mahal. Hidup umat Islam Melayu Champa sentiasa berada di dalam ketakutan. Mana-mana yang berani mengaku sebagai etnik Melayu Champa akan diasingkan di satu lokasi. Secara diam-diam, golongan yang diasingkan ini hilang dan dipercayai berlaku pembunuhan beramai-ramai, termasuk orang tua. Begitu juga dengan bayi dari etnik Melayu Champa, semuanya dibunuh. Etnik Melayu Champa dipaksa memakan sup babi untuk membuktikan bahawa mereka ini meletakkan kesetiaannya kepada kerajaan. Sesiapa yang bertutur di dalam bahasa Melayu akan ditangkap dan disiksa, manakala naskah Al-Quran digunakan untuk mengesak najis. Memang jelas itu merupakan satu bentuk penghinaan kepada agama Islam dan cukup menakutkan
etnik Melayu Champa pada waktu itu. Kaum muslimah memang diharamkan sama sekali menutup aurat, manakala kaum lelaki diharamkan berserban atau berkopiah. Penampilan diri yang melambangkan ciri-ciri seorang Islam memang tidak dibenarkan sama sekali. Jika ditangkap, mereka akan dipaksa memakai pakaian hitam. Berpakaian hitam ini cukup memudahkan rejim Khmer Rouge mengenali orang-orang Islam di Kemboja pada waktu itu. Sebenarnya, polisi rejim Khmer Rouge pada waktu itu hanya mahu etnik Khmer sahaja yang wujud di Kemboja. Ini yang menyebabkan etnik Melayu Champa seolah-olah mahu dihapuskan sepenuhnya. Ramai etnik Melayu Champa menjadi pelarian, termasuk menyusup masuk ke negara-negara jiran. Begitu juga dengan negara kita, Malaysia, menjadi sasaran etnik Melayu Champa. Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Abdul Razak, cukup prihatin sehingga mereka menghimpunkan etnik Melayu Champa yang berjaya melarikan diri dari Kemboja, membina penempatan di negara ini. Pemerintahan rejim Khmer Rouge di bawah pimpinan Pol Pot hanya dalam tempoh 5 atau 6 tahun sahaja, iaitu dari 1974 hingga ke 1979. Namun, apa yang telah dicatatkan, lebih 2 juta rakyat Kemboja mati kebuluran, manakala yang lain mati kerana disiksa dan dibunuh. Manakala yang terselamat ada yang mengalami kecacatan fizikal dan mental. Apa yang kita saksikan itu adalah bayangan pemerintahan Parti Komunis. Agak-agaklah apa yang berlaku di bumi tanah Melayu jika Parti Komunis Malaya yang berjaya mentadbir tanah Melayu ketika kita sibuk berdepan dengan Malayan Union satu ketika dulu. Jadi, sekian dulu dari laman kiri untuk topik yang dibawa kali ini. Dan bantu kami dengan subscribe anda. Sekian. Terima kasih.